Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 288, derma tabung jihad. Satu perkara yang saya rasa sering dilupakan oleh ramai orang, tabung ini merupakan satu perjanjian antara kita dengan pelanggan ke ataupun dengan orang ramai ke tabung. Banyak tabung. Kita ada tabung jihad, kita ada tabung wakaf, kita ada tabung anak yatim, kita ada tabung masing-masing. Ini merupakan janji di antara kita dengan orang ramai, dengan pihak penderma. Janji dengan pihak penderma ini harus perlu disempurnakan mengikut seperti yang dijanji. Jika tidak, maka tidak ada makna akad. Akad di dalam Islam merupakan satu syarat dalam muamalah sesama manusia, janji antara kita dengan mereka. Kita akad murabahah, akad ini muamalat. Akad murabahah mestilah mengikut prinsip-prinsip murabahah yang digariskan oleh Islam. Ada mudharabah, ada jangan tabung ni tabung muamalah, nama saja apa-apa, sebenarnya sama saja, tidak sama. Tidak sama. Ini perkara ini dibutirkan di dalam akad dan wajib disempurnakan sebagaimana yang kita perakukan di dalam akad. Demikian juga tabung-tabung yang lain. Tabung-tabung yang lain. Tabung wakaf, wakaflah dia pergi. Tabung wakaf untuk masjid. Masjid Taman Tun misalnya. Kapet yang kita beli untuk tabung wakaf dengan tabung wakaf masjid. Tabung wakaf masjid. Jadi kapet ini dia mempunyai syakhsiahnya sendiri, mempunyai kepribadiannya sendiri seperti mana yang kita janjikan, seperti mana yang diharapkan oleh penderma. Jadi oleh yang demikian tak boleh kita buang mana-mana. Demikian juga wakaf Quran di masjid, wakaf buku di masjid, tak boleh kita bawa pulang ke rumah. Kalau tidak pihak yang mewakafkan itu dia beri kepada peribadilah. Dia beri kepada peribadi tiap-tiap orang. Kalau dia letak wakaf di masjid, mestinya di masjid. Jadi oleh yang demikian, kita kena jaga, menghormatinya. Sebagaimana harta wakaf, sebagaimana harta wakaf dia mempunyai kedudukan sendiri. Mesti dipelihara, jangan diambil kemudiannya kita pegang tidak sempurna menyebabkan dia koyak dan sebagainya. Kalau dia koyak itu atas nama dia sebagai makhluk. Makhluk dia ada umurnya, maka berilah ubat kepada dia. Kalau yang koyak tu hantar dia pergi baiki, umpamanya begitulah yang saya faham. Yang saya faham begitu. Harta wakaf menduduki tempat yang paling tinggi sekali, mulia kedudukannya. Demikian juga yang kita wakaf di masjid ini, tak boleh kita pindah-pindahkan ke lain. Kita nak pergi ni tak sesuai dengan masjid Taman Tun misalnya, pasal dia dah buruk, maka kita nak beri kepada surau-surau je lah. Surau je lah, tak boleh nak bagi kat surau. Selagi boleh pakailah dulu. Dia ni pun dia beri kepada kita dulu pun waktu dia baru juga, waktu muda. Waktu dia dah tua kita buang pergi duduk di inilah tempat lain, buat bambu kaki ke misalnya. Kalaupun tidak buat bambu kaki, kita letak tempat yang lebih rendah. Di sini pakai tempat yang baru-baru saja. Tidak sesuai. Nabi SAW dia pernah, dia nak sebutnya ni benda ni hidup. Dia mempunyai perasaannya sendiri. Nabi SAW pada zaman Madinah dia berkhutbah, dia duduk bangun dia ketika berkhutbah di atas batang pokok tamar yang sudah tumbang. Nabi duduk di situ. Ketika perlu bangun dia bangun, ketika duduk dia duduk itu. Kemudian ada orang beri sedekah kursi kepada Nabi.
Zaman tu pun ada kursi juga, tapi orang tak sembahyang atas kursi. Kursi diberi kepada Nabi, Nabi tukarlah. Nabi tukar kepada benda-benda yang lain. Nabi tukar. Bila diberi kursi, Nabi tukar daripada pokok tamar itu pergi duduk atas kursi. Pokok tamar ini menangis. Menangis kerana dia sedih. Ini nak sebutnya ni, dia mempunyai perasaan. Dia menangis sehingga orang dalam masjid itu dengar gempa suara tangisan tamar, pokok tamar itu. Lalu Nabi pergi, dia pujuk. Seperti mana dia pujuk manusia. Dia pujuk, dia gosok pokok itu. Lalu Nabi SAW menyatakan kepada umum, Nabi kata, batang tamar ini dia menangis kerana aku tinggal dia. Aku tinggal dia, tak suka. Lalu Nabi pergi minta izin daripadanya. Tak apa, dia katanya, tak apa. Pasal dia ada sebab, aku dah sakit, dah tua, sakit lutut, sebagainya lah. Begitu. Jadi perasaan ini ada pada pihak yang wakaf dan ada juga pada pihak barang yang diwakaf itu. Perasaan sedih, perasaan suka. Barang ni suka, dia suka duduk di sini. Umpamanya dia dah lama dah duduk di sini, 10-20 tahun dah. Jangan tukar pada tempat lain, dia marah. Ini akan berbangkit di akhirat. Berbangkit. Nabi di Masjid Kota Baru. Masjid Kota Baru, dia ada satu tongkat besar. Tongkat ni di dalam tu orang tak tahu ada benda sebenarnya. Ada benda, ada besi. Nama besi ni banyak, saya pun dia ada nama besi Kursani lah, apa besi. Tak apalah, ada besi lah. Tiba-tiba tongkat ini dicuri orang curi. Buat pergi. Bila buat pergi, untuk satu ketika, ada beberapa hari, dia hantar pulang dan dia minta maaf. Mengapa dia hantar pulang? Dia kata rumah dia bergegar. Tongkat ni tak mau duduk di rumah dia. Lalu dia pergi tanya mufti pada ketika itu, saya lupa dah nama mufti ni. Sebelum daripada Haji Noh lagi, Haji Wan Musa adalah dulu-dulunya nama berbagai-bagai banyak orang jadi mufti. Dia kata, mau tahu ke, dia kata masjid ni di dalam tongkat ni ada besi ni, dia tak mau duduk tempat lain, dia nak duduk di masjid juga. Kalau kamu bawa pergi ke mana-mana pun, kamu akan diganggu oleh besi ini. Jadi begitulah juga kita faham bahawa barang-barang yang diwakaf untuk satu tempat tak boleh kita dengan sewenang-wenangnya kepada ubah pada tempat lain. Kecuali lah jika pihak yang memberi, yang mewakafkan itu dia tak syarat letaklah, dia kata di mana-mana pun wakaf, barang wakaf, hendak pindah ke lain pun wakaf lah juga. Wakaf. Begitu. Barang wakaf ini, kalaulah wakaf ini sebenarnya tidak mempunyai peraturan-peraturan yang tetap ataupun tidak disempurnakan janjinya, maka wakaf tunai itu tak boleh dipegang. Dia akan berubah kepada tempat lain. Wakaf tunai sekarang ini di universiti pun banyak menggunakan, ada tabung wakaf tunai untuk dijadikan beasiswa. Keuntungan itu dijadikan beasiswa kepada pelajar-pelajar dan akan dibayar balik. Mengapa perlu dibayar balik? Kerana barang itu barang wakaf. Manfaat untuk seketika ini beri kepada orang yang tertentu, kemudian akan dipindahkan kepada universiti pula. Ini difahamkan, sedang diusahakan untuk diwujudkan tabung seumpama itu. Cita-citanya, caranya sangat baik, tetapi pelaksanaannya boleh berbagai-bagai keadaan boleh berlaku. Banyak perkara boleh berlaku, terutama sekali berkaitan dengan wang. Semua orang faham wakafnya bagaimana pulanya harta wakaf ini untuk ditukarkan kepada tidak wakaf. Tak ada hak. Kalau tuannya ini menjadikannya wakaf, maka wakaflah dia sampai kiamat tu. Sebab itulah Nabi menyebutkan ada satu amalan, salah satu daripada amalan yang kekal sampai bila-bila pun pahalanya. Namanya sedekah jariyah.
sedekah yang manfaatnya berkekalan daripada dunia sampai selepas mati pun berkekalannya. Kalau kita potong dia, maka tidak adalah berkekalan kepada si mati. Kita potong. Misalnya yang mudah sekali kalau kita katanya hak wakaf masjid. Kita ubah dia daripada wakaf masjid ni kepada misalnya lah, saya tidak nak bergelar apa. Misalnya kita buat beli nasi lemak. Buat masuk beli nasi lemak. Habislah dia, kita makan, kemudian habis, selesai. Sedangkan barang itu boleh kita tingkatkan kepada keadaan yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk masjid lah, tak boleh kita buat benda lain. Kerana bila kita tukar pada benda lain, pihak yang wakaf dia tahu wakaf ni boleh wakaf di sini, boleh wakaf di sini, boleh wakaf di sini, tapi dia mahu sedekah jariah ini pulangkan kepada ibunya, kepada bapaknya dan sebagainya. Ini amanah kita. Amanah yang tidak boleh kita pindah dengan sewenang-wenangnya kerana disempurnakan dalam satu perjanjian namanya akad. Akad di antara kita dengan pihak yang mewakafkan. Kita tahu bahawa masjid-masjid di kampung-kampung dulu banyak pihak yang mewakafkan barang-barang itu. Kadang-kadangnya kita lihat kayu cengal, kayu merbau, tapi kita rasanya nak masjid batu pula, tak mau kayu. Sedangkan masjid itu boleh dipakai dengan sewenang-wenangnya, dia ubah, boleh jadi. Mereka dah tanya mufti lah, tanya apa. Tapi saya ada satu syekh dulu, dia mengajar di rumah Melayu, asrama Melayu Mesir, dan kitab dia pun ada, perpustakaan di sini pun ada, Syarah Majmu'. Perpustakaan kita ada dua versi. Yang Syekh Muti'i satu dan satu lagi, lupa dah nama siapanya. Dia yang memberi fatwa. Dia salin fatwa itu daripada adalah, saya pun tak berapa ingat. Antaranya dia perkatakan barang-barang yang diwakaf tidak boleh dipindah dengan sewenang-wenangnya, kerana itu niat dan muamalah itu telah disempurnakan antara dia dengan tuan yang memberi wakaf. Jadi saya bertolak daripada perkara itu, pergi kepada tabung derma, tabung jihad. Kalau kita masukkan ke dalam tabung jihad, maka jihadlah. Tak boleh kita turunkan statusnya daripada penggunaan jihad seperti nak beli kelengkapan perang ke, perbelanjaan dalam perang ke dan sebagainya. Kita nak tukar kepada sesuatu yang lain, itu dilarang. Tabung jihad, selain daripada dilarang ni pun, pihak tabung ni mudah sangat mengisytiharkan tabung. Mudah saja, ambil tong sikit, tulis tabung jihad, boleh. Jadi tidak syarat di situ nak buat tabung tu macam-macam mana pun boleh, tetapi mestilah dengan amanah dipelihara, dijaga. Kalau masjid lah, tak boleh kita tukarkan daripada masjid ni kepada yang lain-lain. Saya tak nak sebutlah yang lain-lain ni mana-mananya. Ada 295. Ada waktunya umat Islam tidak mampu ikut serta kemudahan perang kerana keunzuran yang tidak memungkinkannya hadir seperti jauh. Ini dia ada orang tertentu, dia mahu jihad. Jihad satu tanggungjawab yang sangat besar. Oleh kerana tidak dapat berjihad, maka dia serahlah derma untuk tabung jihad bagi menggantikan dirinya. Ini asalnya. Bolehkah kita ubah? Kita tak boleh ubah. Tetapi mereka mampu menyumbang sesuatu yang lain seperti wang dan harta benda. Al-Quran mengarahkan mereka supaya menderma kepada tabung jihad untuk menyediakan kelengkapan jihad dan peralatan perang seperti senjata dan pakaian. Semuanya memerlukan wang yang banyak. Jadi adalah tabung. Kalau kita tak ada beri jihad, tak beri, boleh jadi tak bergerak. Kita beri supaya
jihad itu dapat menjalankan tugas-tugasnya, fungsinya pada berbagai aspek, membeli kelengkapan, memperbaiki kenderaan dan berbagai lagi. Ayat menyatakan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah, dan belanjakan harta benda kamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh nafkah pada jalan Allah. Antara jalan Allah ialah jihad. Nama sabilillah ni pada asalnya sabilillah ni dia khusus kepada peperangan. Perang fi sabilillah, perang pada jalan Allah. Ada perang pada jalan syaitan. Kita tukarkan salah satu daripada asnaf di dalam asnaf zakat yang 8 itu fi sabilillah. Ada orang menyatakan fi sabilillah ini kita buat dakwah pun boleh. Fi sabilillah ini kita beri makan kepada penyakit dadah pun boleh. Boleh fi sabilillah. Jadi benda yang mulia sekali, fi sabilillah itu boleh turun kepada mana-mana tempat dengan niat fi sabilillah. Saya rasa perlu dipikir kerana ia membabitkan hak kepunyaan orang lain pada asalnya. Abu Ayyub Al-Ansari setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, menunggang seekor unta, nak berhenti, tak tahu pak mana nak berhenti. Sebab tempat nak berhenti itu, di situlah Nabi akan sembahyang. Di situlah juga akan jadi masjid. Jadi Nabi kata, ada orang sekat di tengah jalan, berdiri di sini ya Rasulullah, berhak di sini. Kata Nabi, unta ni dia tahu tempat dia nak pergi, ke mana dia nak pergi. Unta yang Nabi naik pada hari hijrah, dia tahu. Jadi biarlah unta ni pergi, kerana dia berhenti di mana-mana, katanya kita sembahyang di situlah. Dia pergi unta Nabi ni, kenderaan Nabi berhenti, dia berhenti atas tanah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari bertuah sangatlah dia sebab unta tu berhenti kat situ, dan masjid pun di situ. Masjid Madinah. Masjid mana ni saya pun tak berapa pasti. Jadi dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Masjid Madinah lah kalau begitu, Masjid Madinah. Dan di Masjid Madinah ni pun ada bumi-bumi yang diwakaf untuk masjid. Macam Masjid Madinah lah. Hijrah ke Madinah. Kemudian balik pula ke Mekah. Itu pun ada beberapa peristiwa. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ayat ini dinuzulkan dan ditujukan kepada kami orang Ansar, iaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dan menegakkan agamanya. Kami pun, kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami pun mengajak satu sama lain untuk bekerja di kebun yang merupakan sumber harta benda, dan untuk memperbaiki kedudukan harian kami. Abu Ayyub kata. Lalu Allah pun menurunkan ayat maksudnya, dan belanjakanlah harta benda kamu pada jalan Allah, dan ayat janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini ayat dinyatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Tujuan ayat ini pada asalnya ialah ditujukan kepada derma jihad dan untuk membina derma jihad fi sabilillah. Lalu Abu Ayyub menjadikan tabungan bulanannya untuk masjid. Kita lihat lagi, katanya maksudnya kehidupan di kebun dan keengganan berbelanja pada jalan Allah adalah satu bentuk
bentuk tindakan yang membinasakan diri dan bilangan dan dilarang dalam ayat ini, dalam ayat di atas, dan sekaligus meninggalkan jihad. Ini satu perkara yang salah, karena asalnya untuk tujuan jihad, tiba-tiba dibinasakan untuk tujuan yang lain. Lalu ayat diturunkan, ayat itu iaitulah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Binasalah maknanya menurut Abu Ayyub Al-Ansari, binasalah kalau wang itu, wang jihad tiba-tibanya dibelanjakan untuk tujuan yang lain. Jadi tujuan ayat ini diturunkan mestinya dipelihara sebagaimana ia diturunkan. Kemudian berdasarkan kepahaman inilah Abu Ayyub Al-Ansari tidak berhenti menjadi pejuang pada jalan Allah. Kita katalah dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.